Dan pada ketika itu, penulis sedar dia tidak berkeseorangan dekat kolong rumah tu. Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to Eden Channel. For the first thing, untuk video kali ini, aku nak kongsikan dengan korang satu kisah seram yang berlaku dekat salah seorang sahabat kita. Dan aku gelarkan sahabat kita ni sebagai seorang penulis. Dia ada kongsikan dia punya kisah seram ni dekat laman sosial, dekat Facebook. Dan aku telah meminta izin kepada page yang publishkan cerita dia dekat Facebook ni untuk aku storykan dekat aku punya YouTube channel. A few moments later. Okay guys, seperti biasa sebelum aku mula untuk storykan kisah seram pada kali ini, kita baca dulu 3 quote. Bukan kita, korang baca sebab aku dah baca tadi sebelum aku buat video ni. Jadi korang baca dulu 3 quote supaya Allah sentiasa melindungi kita daripada perkara-perkara gaib yang kita tak nampak. Kisah ni bermula kepada penulis. Sebelum aku mula, ada beberapa watak yang aku kena bagi tahu korang supaya korang faham jalan cerita kisah seram ni macam mana. First adalah penulis sendiri, watak. The second adalah kakak penulis. The third character adalah mak penulis. Yang keempat, mak hitam, jiran penulis. And yang selebihnya ni, yang kelima ni adalah kawan-kawan penulis lah. Alright. Tanpa berlengah lagi, jom kita layan video ni. Kisah ni bermula terjadi dekat penulis sewaktu tu penulis masih kecil. Zaman kanak-kanak lah lebih kurang. Tu tak sure berapa umur penulis waktu kejadian ni terjadi. Sebab penulis tak mention apa-apa dekat dalam story dia. Cumanya mengikut daripada cerita ni, zaman yang berlaku dekat penulis ni adalah zaman kanak-kanak lah. Pada satu maghrib, penulis ada bermain dengan dia punya kawan-kawan zaman kecil dia. Dia ada main permainan hide and seek, permainan nyorok-nyorok. Benda ni famous lah waktu aku kecil-kecil pun sama. Sewaktu dia orang main permainan nyorok-nyorok ni, penulis decide untuk menyorok dekat satu kawasan dekat rumah kosong, okay, bersebelahan dengan rumah penulis. Okay, dia menyorok dekat satu kolong rumah. Kalau korang tahu kolong rumah ni, rumah lama kebiasaannya ada kolong rumah ni dekat bawah rumah. Kalau rumah Felda dulu, rumah Felda tinggi kan, jadi dekat belah bawah rumah tu, mungkin dekat bawah tu kot orang panggil kolong. Aku pun tak berapa nak sure. Jadi kalau korang tahu kolong ni apa benda, korang boleh komen di ruangan komen di bawah. Alright, kita teruskan cerita. Sewaktu penulis nak masuk dekat bawah kolong rumah ni, kakak penulis ni pun ada main sekali tau dengan diorang ni. Kakak penulis ada bagi tahu dekat penulis yang nak masuk bawah rumah tu hati-hati dekat kolong tu sebab kawasan tu gelap. Penulis seperti biasa sebab kanak-kanak kan, jadi bila orang tegur, masuk kanan, keluar kiri. So penulis terus masuk ke dalam kolong bawah rumah tu dan dia stay kat situ, tunggu kawan-kawan dia datang cari dia lah sebab main nyorok. Dan pada ketika itu, penulis sedar dia tidak berkeseorangan dekat kolong rumah tu. Ada penghuni yang ada dekat sebelah, aku tak pasti kanan ke kiri ke sebab penulis tak mention. So dekat situ ada seorang lagi penghuni. Dan penghuni ni bukanlah manusia. Tapi waktu tu disebabkan penulis masih kecil, jadi dia tak anggaplah benda tu macam mistik ke seram ke, mungkin benda tu hantu ke apa lah. Jadi dia tak anggap. So dia anggap benda tu macam just kawan dia. Makhluk ni tadi dia cakap dekat penulis, kau duduk sini stay dengan aku lah. Okay, kau tak payah keluar daripada kolong rumah ni, kau teman je aku bersembang kat sini. If kalau penulis dengar mak penulis panggil sekalipun, makhluk yang cakap dekat penulis jangan keluar daripada kolong rumah ni, buat tak dengar. Pada mulanya penulis buat tak reti dan dia iakan je lah apa benda yang makhluk yang cakap tadi. Tak lama selepas itu, penulis ni dengar jeritan mak penulis ni tadi panggil penulis ni supaya keluar, supaya balik lah sebab dah nak maghrib kan. Jadi waktu maghrib memang sangat-sangat tak elok lah kalau korang duduk luar. Dan waktu maghrib ni adalah waktu kemuncak bagi makhluk-makhluk seperti itu untuk berkeliaran di luar rumah. Jadinya makhluk dia cakap dekat penulis, dia cakap kalau kau keluar daripada kolong rumah ni, aku dah tak nak kawan dengan kau lagi. So penulis ni pun mula-mula dia iakan je. Lepas tu dia dah dengar kan mak dia panggil, so, dia keluar dari rumah tu
Macam biasa lah, mak kan. Kau main waktu maghrib kau rasa memang kena heret lah. Lepas tu kena lah kali dua. Cerita tak habis dekat situ. Pada malam tu pula, ada jiran penulis ni dia buat kenduri. Aku tak tahu lah majlis apa, tapi dia ada buat kenduri. So kalau kenduri, kebiasaannya kalau kenduri budak-budak kampung mesti akan datang lah, bermain apa semua kan. Jadi penulis ni dengan geng-geng dia tadi ni decide untuk main nyorok lagi pada malam tersebut, malam kenduri tu. Dan pada ketika dia orang main tu lah, ada salah seorang kawan penulis ni, dia terdengar satu hilayan tawa. Hilayan tawa ni dia macam, korang tahu kan, hilayan tawa ni dia benda yang sangat scary lah kalau korang dengar. Dan nampak kelibat satu makhluk. Jadi yang ramai-ramai tadi, geng-geng penulis tadi, diorang lari ya, bertepiaran lari. Kau rasa nak tunggu lagi dekat situ. Mengikut daripada apa yang penulis ceritakan ni, penulis pun ada nampak dan dengar hilayan tawa, iaitu langsui. Dan pada keesokan harinya, nak dijadikan cerita, salah seorang daripada family kawan-kawan penulis ni, iaitu abang kepada seorang kawan penulis ni, datang ke rumah penulis dan tanya kepada penulis sendiri mengenai adik perempuan dia yang tak balik-balik daripada start dia orang main nyorok-nyorok malam tadi sampailah ke pagi tu tak balik. Penulis cakap dekat abang dia, penulis tak tahu pada awalnya. Sampailah ada seorang pakcik ni, mungkin jiran kot, pakcik ni, dia datang dekat penulis, dia cakap dekat penulis, ada nampak tak budak perempuan yang hilang, yang main nyorok dengan kau malam tadi? Dengan keadaan macam takut lah mungkin. Sebab penulis ni mungkin daripada apa yang dia cerita ni, penulis mungkin ada kelebihan untuk nampak perkara yang orang lain tak boleh nampak. Kebiasaannya budak-budak atau budak-budak kecil ni kan, yang ini yang aku tahulah ini based on my experience lah. Aku rasa budak-budak mungkin boleh nampak kot benda-benda macam tu. Kalau korang ada kawan-kawan korang yang boleh nampak perkara-perkara tersebut, korang boleh komen kat bawah. Jadinya penulis ni cakap lah dekat pakcik ni, dia nampak budak perempuan yang hilang ni ada dekat satu location, dekat belakang toilet rumah. Aku tak pasti toilet rumah mana, mungkin sebelah rumah kosong yang diorang main nyorok tu ke, yang ada kolong tu, bersama-sama dengan budak perempuan ni seorang lelaki tua, kurus kedengking. Jadinya pakcik tadi bergegas lah pergi dekat tempat yang penulis ni cakap. So diorang cari lah dekat sekeliling tu, tak jumpa. Jadi diorang cakap lah dekat penulis ni, jangan bohong. At last selepas 3 hari pencarian, selepas 3 hari barulah diorang jumpa budak perempuan ni dalam keadaan yang menyayat hati. Tapi penulis tak mention sama ada budak perempuan ni ditemui meninggal dunia ke, masih hidup koma ke, wallahualam, aku pun tak tahu. The second thing, moral of the story daripada kisah yang kita ambil daripada penulis ni tadi, first adalah waktu maghrib. Alright, waktu maghrib adalah waktu yang sangat sensitif lah bagi kita orang Melayu. Sebab kebiasaannya waktu maghrib ni, seperti mana aku cakap dekat awal video tadi, waktu maghrib adalah waktu-waktu kemuncak untuk makhluk ni keluar, berkeliaran. Sebab itulah mak ayah kita, kalau akulah, pada pengalaman akulah, waktu maghrib kalau aku tak balik rumah, memang arwah bapak aku tak ada sahabat dia pakai penyapu, dia sebab pakai tali pinggang. Sebab dia orang tahu ada bahaya dekat luar bila waktu maghrib kita main. So lepas ni kalau ada siapa-siapa kan, kawan korang kan, adik-adik korang ke, kalau macam nak main kat luar, aku suggest janganlah main waktu maghrib, bahaya. Kalau malam, kalau korang pergi mana-mana, pastikan anak korang ataupun adik-adik korang sentiasa ada bersama-sama dengan korang, atau masa korang nak pergi kenduri ke apa ke, jadi supaya benda tu terkawal lah. Maksudnya adik ke family korang ada depan mata korang. If anything happen, korang ada bersama-sama mereka. Dan itu sajalah cerita pada kali ini. Aku harap korang tak jemu dengan aku punya channel ni, dengan aku punya cerita. Cara penceritaan aku mungkin kurang lagi, ada yang kurang lagi. Aku akan cuba perbaiki lagi untuk next video. Alright guys, kalau korang suka dengan aku punya konten, korang suka dengan aku punya channel ni, tolong aku untuk subscribe, komen, share, like. Alright, dan jangan lupa tekan button loceng di bawah. Alright guys, sehingga kita berjumpa lagi untuk next video. Stay safe, follow SOP. Dengan itu, aku Edin
Assalamualaikum.